Untuk kita bercakap hari ini secara lebih lanjut berkenaan tentang kempen secara berhemah, bersama dengan saya adalah Dr. Azman Ayub, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita sudah maklum semalam kita seluruh Malaysia menyaksikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15. 6 negeri, 245 Dewan Undangan Negeri. Cuma yang berlaku semalam, apa yang mungkin pada awalnya menambat dan juga menarik perhatian doktor untuk diperjelaskan dalam sesi pada pagi ini, Doktor? Baik, terima kasih. Dia pada saya penamaan calon kita boleh nampak satu trend lah, satu trend ataupun satu nak kata petanda, mungkin pada setengah pihak mungkin dia kata petanda bahawa terutamanya di Selangor saya perhatikan semalam tu saya menyangkakan agak pertarungan ni agak sengit lah. Sengit ya. Saya tengok macam di Taman Medan masa mereka mengumumkan pendamaan siapa calon-calon mereka itu, kita boleh nampak crowd pun besar. Dan di situ kita boleh buat satu andaian bahawa kali ini mereka memang bersungguh-sungguh kedua-dua pihak lah yang sama ada kerajaan sementara Selangor sekarang ni ataupun di negeri-negeri yang akan ada pilihan raya 12 hari bulan nanti. Mereka kita boleh panggil sebagai memang orang putih bahasa ini kata all out lah untuk mempertahankan yang kalau kerajaan sementara ini akan mempertahankan kedudukan dia dan pembangkang, dan semestinya akan juga all out untuk memenangi hati rakyat supaya mereka juga diberi peluang oleh rakyat untuk membentuk kerajaan. Ramai penganalisis, Doktor, menjangkakan mungkin akan berlaku persaingan sengit di dua negeri, iaitu Kedah dan juga Selangor. Yang mungkin di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu itu sudah nampak arah hala tujunya bersandarkan kepada status quo. Tapi itu pun belum pasti lagi. Cuma bila bercakap tentang tempoh berkempen yang bermula semalam selepas diumumkan oleh pihak SPR, persoalan berkenaan kaedah kempen, kerana kaedah yang tradisional, conventional way untuk kita berkempen, kita sedia maklum, rapat umum diadakan, ceramah-ceramah, jelajah jerayawara diadakan. Namun dalam konteks dunia teknologi dan juga inovasi pada ketika ini, apa sebenarnya masih berkesan untuk rapat umum dan juga kempen seperti itu diadakan menarik pengundi? Pada saya dua-dua kena digunakan. Iaitu pendekatan tradisional itu yang kita dah tengok lama dulu rapat umum, perjumpaan, perhimpunan. Media sosial juga perlu seiring, iaitu apa-apa jenis media sosial, Facebook, TikTok dan sebagainya tetap perlu digunakan sebab media-media ini dia ada golongan penonton dia sendiri, macam TikTok ke Facebook ke atau lain-lain medium sosial ni, dia ada penontonnya sendiri. Ada pengundi yang gemar pergi kepada rapat-rapat umum. Jadi pada saya mesti digunakan kedua-dua saluran ini, mesti digunakan dengan berkesan lah kalau nak mengenai hati rakyat lah. Cuma bagaimana strateginya itu diolah dan juga diguna pakai pada waktu dan juga tempat yang sesuai itu bergantung kepada strategi kepimpinan masing-masing. Itu betul. Itu bergantung pada strategi macam mana pengurus kempennya, macam mana parti politik sendiri merencana strategi dia untuk nak buat macam mana untuk tarik perhatian dan sokongan. Sekarang lebih ramai yang menggunakan TikTok untuk membawa pengaruh dan sebagainya. TikTok sangat popular sekarang ni, terutama di generasi muda lah. Dan bukan kata muda, tua pun tengok juga TikTok ni, sebab dia dah jadi satu benda yang lumrah dah sekarang ni. Semua guna TikTok. Jadi kalau tak guna itu satu kerugian lah. Dan menggunakan itu juga mungkin juga memerlukan penjumlahan suatu peruntukan dan juga pendanaan yang tinggi. Tetapi itu mungkin dalam satu faktor yang lain. Cuma bila bercakap tentang kandungan dan juga intipati kempen itu, berhemah ini kita melihatkan kepada trendnya. Kalau pilihan raya sebelum ini, trend berkempennya adalah satu serangan peribadi, menelanjangkan isu-isu pihak lawan dan juga membawa kepada isu-isu yang sensitif. Itu mungkin menjadi modal yang agak sensasi untuk dipopularkan. Tetapi Adi berpandangan kita sepatutnya ada timbang tara. Perlu ada antara manifesto dan juga apa yang ingin dibawa oleh parti itu sendiri. Jadi
yang mana lebih menarik perhatian pengundi, sensasi atau manifesto? Kalau nak diikutkan secara, pada saya, pengamatan saya, memang mana-mana orang pun, pengundi lah, terutama dalam kes ini, mereka benda-benda yang sensasi ni memang sangat disukai. Ya, benda-benda yang kita melibatkan peribadi, melibatkan skandal itu ini, isu itu yang melibatkan peribadi lah, sangat digemari. Dalam konteks Malaysia sekalipun yang kita tengok. Tapi pada saya, kempen yang berhemah tidak sepatutnya begitu. Ya, kita tidak boleh terlalu memfokus kepada peribadi seseorang calon. Ya, kita menyerang dia, pihak lawan contohnya kan, menyerang dia dari segi kelemahan peribadi. Tidak, itu bukan cara yang berhemah. Dan dalam agama kita sekalipun tidak menyokong dan menggalakkan cercaan, hinaan, lebih-lebih lagi yang merujuk kepada perkara peribadi. Even mengkritik fizikal seseorang pun tidak dibenarkan. Itu tidak berhemah langsung. Kita kena membuat kempen yang profesional, yang profesional, yang tidak menyentuh 3R. Memang tak boleh sentuh lah. 3R kita dah tahu dengan jelas, tidak boleh diguna pakai dalam berkempen ini. Jadi itulah, kena bersikap profesional, jangan bersikap emosi. Emosi itu kena kontrol, kena kawal, dan pemimpin-pemimpin parti ini pun kena selalu beri penerangan kepada penyokong-penyokong mereka supaya ada etika, ada adab dalam berkempen ini. Dan masalah yang saya nampak di sini secara umumnya, kita ada masalah adab ini di mana-mana saja. Di atas jalan raya lagilah. Contoh, mungkin tak ada sikit terkeluar daripada kempen, dia nak menunjukkan bahawa kita ni kurang adab. Signal itu contohnya, paling asas. Signal itu bukan untuk memberi isyarat ke kiri ke kanan saja, tetapi itu menunjukkan adab kita di atas jalan raya sebagai pengguna. Jadi berbalik kepada kempen pilihan raya ni, macam tu juga. Di mana adab kita dengan seseorang insan yang lain. Walaupun insan tu berbeza agama, berbeza kaum, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia juga manusia yang mesti kita panggil mesti dilayan atau disantuni dengan cara yang berhemah. Doktor, seperkara lagi juga berkenaan tentang janji dalam manifesto ataupun tawaran. Banyak kita mendengar selepas pilihan raya dan sebagainya, janji-janji itu tidak sepenuhnya ditunaikan. Jadi ini juga kita bercakap tentang berhemah dalam berkempen, makanya menunaikan apa yang dijanjikan. Maka untuk mengangkat demokrasi yang lebih baik dan juga lebih matang, apa perlu calon-calon ini sedaya upaya berusaha menunaikan janji, bukan hanya menghamburkan air liur semata-mata. Ya, saya setuju. Menunaikan apa yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya itu juga sesuatu yang berkaitan dengan etika. Adab kita. Perlu dijadikan kitab suci, Doktor? Perlu. Pada saya perlu. Sebab ini yang kita janjikan. Bila kita sebut janji itu, kita berusaha. Perkataan janji tu, kalau nak merujuk kepada Dewan Bahasa dan sebagainya, itu panjanglah ceritanya. Tapi bila kita sebut kata saya berjanji, maksudnya saya dah ada 50% lebih dalam diri hati saya nak menunaikan perkara ini untuk dilaksanakan. Jadi bila kita berjanji, kita kena sedaya upaya cuba tunaikan. Bila kita tak boleh menunaikan janji, kita kena terangkan kepada orang yang kita janjikan itu bahawa saya tidak dapat menunaikan janji ini kerana sebab-sebab ini. Ataupun mungkin saya tak dapat menunaikan janji ini pada tahun ini dan saya akan cuba lagi di tahun yang akan datang ataupun di masa hadapan. Kalau masih tak dapat, tukar kepimpinan. Ya, betul. Kalau masih tak dapat, tukar pilihan raya akan datang, tukar yang lain. Terima hakikat saya tak mampu nak buat. Mungkin ada orang lain yang boleh mampu buat, dipersilakan. Patutnya itu yang menjadi asas kita berpolitik. Bukan kita hanya nak cuba menjatuhkan sesuatu pemimpin, sesuatu kerajaan. Biar kerajaan itu berjalan dalam tempoh demokrasi yang ditetapkan. Bila mereka tidak mampu, kita boleh menilai sendiri ketidakmampuan mereka dan kita buat pilihan yang seterusnya.
Baik. Itu yang sepatutnya. Ya, pilihan terletak di tangan pengundi. Ya, betul. Tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi pada 12 Ogos nanti untuk kita membawa suatu aspek dan juga istilah demokrasi yang lebih matang. Terima kasih Dr. Azman Ayub, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Terima kasih Doktor bersama kami pada pagi ini.